Okey, sekarang kita lihat bagaimana dasar fiskal mempengaruhi keseimbangan pendapatan negara. Okey, kita tahu bahawa Y sama dengan 1 tolak B campur BT yang didarabkan dengan T ini adalah kadar cukai kan. Yang didarabkan dengan A tolak BTA tambah BR tambah I tambah G. Okey, bila kita bercakap tentang dasar fiskal ini ada dua, iaitu daripada G dan T. Ini umum yang kita belajar. Tapi sebenarnya ada satu lagi, iaitu bayaran pindahan. Dan G ini pembelanjaan kerajaan, T adalah cukai, bayaran pindahan. Okey, yang selalunya bayaran pindahan tu banyak dibincangkan dalam cukai, iaitu sebab bayaran pindahan memberi kesan kepada cukai bersih. Okey, dan kita tahu bahawa bila kita cakap dengan ini, kita akan membuat analisis bagaimana Y ini berubah disebabkan oleh perubahan G yang kita tahu ditentukan oleh pengganda belanja kerajaan yang bersamaan dengan 1 tolak B campur BT. Okey, dan kita juga akan bercakap tentang perubahan Y disebabkan oleh perubahan cukai langsam atau cukai sekaligus adalah negatif B 1 tolak B campur BT. Dan kita akan berbincangkan tentang bagaimana Y berubah disebabkan oleh kerajaan melakukan bayaran pindahan yang iaitu B 1 tolak B campur BT. Okey. Bila kita bercakap tentang ini, kita dapati bahawa jika G meningkat, apa berlaku pada pendapatan pendapatan negara adalah G meningkat, AE akan meningkat sebab AE terdiri daripada CIG kan. Dan ini akan menyebabkan stok barang berkurangan. Okey. Bila stok barang berkurangan, firma tambah pengeluaran. Okey. Sebab bila AE ni menggambarkan permintaan dalam ekonomi. Okey, sebab dia ada pemanjang menggambarkan permintaan. Bila orang meminta barang, okey, setiap masa minta barang, sedangkan firma itu mengeluar dalam tahap pengeluaran yang sama, jadi stok barang yang berbaki dalam inventory-nya makin menyusut. Apabila firma sedar bahawa walaupun mereka mengeluarkan barang setiap masa, tapi stok tu makin mengucup, memberi makna bahawa ada permintaan tinggi dalam pasaran, maka firma perlu bereaksi lebih awal sebelum mereka kehabisan stok. Maka firma akan menambahkan pengeluaran. Jadi penambahan pengeluaran ini akan memberi kesan kepada kegiatan dalam ekonomi. Permintaan ke atas input akan meningkat, permintaan ke atas buruh akan meningkat, dan akhirnya adalah output meningkat. Inilah pendapatan negara meningkat. Okey. Kalau untuk kes cukai, kita tahu bahawa cukai agak berbeza. TA meningkat, apa berlaku adalah YD jatuh. Jadi YD mempengaruhi C kan, kita dah belajar C akan jatuh, dan C itu komponen AE. Jadi AE akan jatuh. Jadi AE akan jatuh akan menyebabkan stok barang bertambah. Okey, stok barang meningkat sebab permintaan makin mengurang, makin berkurangan, sedangkan firma sentiasa mengeluar. Bila firma mengeluar, firma lihat bahawa stok yang inventory dalam kilangnya itu makin lama makin bertambah disebabkan oleh stok yang keluar itu perlahan. Okey, kat sini firma perlu cepat-cepat kurangkan pengeluaran supaya stok itu tidak melimpah ruah dan akan memberi kesan kepada harga dalam pasaran. Jadi firma mengurangkan pengeluaran. Jadi apa berlaku pada Y akan jatuh. Okey. Berbeza dengan R meningkat. Okey, apa berlaku pada bila R meningkat, dia akan beri kesan kepada YD meningkat. Okey, C meningkat, AE meningkat. Jadi firma akan stok firma berkurangan. Jadi firma tambah pengeluaran, menjadi Y meningkat. Jadi kita dapati dalam kes dasar fiskal ini, G dengan Y adalah berhubung positif. Okey. TA dengan Y adalah berhubung negatif. R dengan Y adalah berhubung positif.
Jadi kalau kita melihat kepada saiz, lihat pada saiz ini, kita dapati bahawa saiz peganda untuk TA dengan R adalah sama. Okay, saiz peganda adalah sama, kecuali kalau kita lihat di sini saiz peganda adalah sama, cumanya adalah sini positif, ini negatif. Tetapi saiz peganda untuk G ini, peganda perbelanjaan kerajaan, adalah lebih besar berbanding dengan peganda peganda R atau peganda TA. Okey, itu saja. Okey, rasa itu saja yang boleh saya tunjukkan. Okey, terima kasih.